Tuan-tuan dan puan-puan, ahli-ahli tadabbur bersedia untuk mencatatnya, sebab faedah kita ni insya-Allah banyak kesannya dalam kehidupan kita. Yang pertama, tulis yang pertama ayat 21. Am hasibal ladzina ijtarahu sayyi'at. Adakah orang yang melakukan keburukan, kejahatan menyangka bahawa sama je orang baik dengan orang buruk, orang beriman dengan orang kafir, sama ketika hidup, ketika mati? Faedah di bawah ayat ini, poin yang pertama, yustambat, dipanggil yustambat, mana kita ambil pengajaran daripada ayat ini, berbezanya keadaan orang mukmin dengan orang kafir. Satu. Dan berbezanya orang mukmin yang taat dengan mukmin yang maksiat. Na'udzubillah. Kita orang beriman jangan cuba nak menyamakan orang mukmin yang ajarannya mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah qala Rasul, qala Allah qala Rasul, qala al-mufassirun, ulama tafsir yang muktabar cakap, dengan orang yang hanya cakap guru saya, guru saya. Siapa guru awak? La. Nyatakan. Sammilana rijalakum, sebagaimana kata ulama hadis, nyatakan siapa sumber yang kamu ambil. Baru jelas. Ayat ini tanda pelajar. Ayat ini, ayat yang kita baca, am hasibal ladzina ijtarahu sayyi'at ini, ulama salah menamakan dia mabkatul abidin. Tulis mabkah al-abidin, mim ba kaf alif ta bulat. Mabkatul abidin maknanya ayat yang menjadi tangisan ahli-ahli ibadat. Menjadi tangisan ahli ibadat. Seorang ulama nama dia Masruq. Masruq ni ulama tafsir. Dia kata waktu aku pergi Mekah, ada orang Mekah tunjuk kepada aku, di sini, dekat Kaabah ni, tempat seorang sahabat Nabi namanya Tamim Ad-Dari. Tamim bila mari solat sini dekat Kaabah ni, aku tengok satu malam dia duk baca ayat ni. Ayat ni, am hasibal ladzina ijtarahu sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Allah, dia baca ayat surah Jasiyah ayat 21 ini, kata di rawi yang mencerita kepada Masruq, yaqra'u, dia baca pada malam tu sehingga hampir subuh. Dia baca ayat ini, dia menangis, yarka' wa yasjud wa yabki, menangis dalam solat sampai ke hampir subuh, kerana Allah Ta'ala nyatakan di sini, jangan musangka mu tu baik, tak sama orang yang baik dengan orang yang jahat. Menangis dia sampai ke pagi. Allahu Akbar. Ini orang hati yang cerdik. Kisah ini dibawa oleh dilapor oleh Al-Imam An-Nasa'i dalam Sunan Kubra. Ulama-ulama takhrij mengatakan rijaluhu thiqat. Alhamdulillah. Kisah yang kedua, qala Bashirun bittu 'inda Rabi' bin Huthaim. Aku tidur dekat seorang ulama nama dia Ar-Rabi' bin Huthaim dengan sa. Satu malam aku tidur rumah dia, faqama yusalli, dia bangun solat malam. Bila sampai kepada ayat 21 ini, am hasibal ladzina ijtarahu sayyi'at famakatha lailahu hatta asbah wa lam ya'duha bi buka'in syadid. Dia duk baca ayat ini, dia ulang ayat dengan tangisan yang begitu dahsyat sampai ke subuh. Allahu Akbar. Satu lagi cerita, qala Ibrahim bin Al-Ash'ath.
Yang pertama shin, yang kedua sa. Ash'ath. Dia kata kathiran ma ra'aitul Fudail bin Iyad. Banyak kali aku tengok Al-Fudail bin Iyad yuraddid, ulang ayat ini daripada awal dia solat malam. Ayat ini dan juga ayat-ayat yang seumpamanya yang menyentuh perasaan. Yang menyentuh perasaan. Dia menangis. Wa yaqul, dia berkata, laita syi'ri min ayyil fariqaini anta Fudail. Allah Ta'ala letak dalam kumpulan mana? Kumpulan amilus saliat, maaf, kumpulan amanu wa amilus salihat, am ajtarahu sayyiat, membuat jahat tapi musangka baik. Ya Rab. Tanda pelajar, wa kanat hadhil ayah, ayat ini dinamakan mabkatul abidin, ayat yang menjadi tangisan kepada orang-orang yang saleh. Allahu Akbar. Orang yang saleh, hija dia baca ayat Quran dia boleh menangis. Kenapa? Itulah orang panggil hati yang baik, hati yang suci. Mereka menangis dengan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Kita hati yang serabut, mereka menangis bila pelakon filem mati dalam cerita. Na'udzubillah. Hai. Nah, tengok cerita dia tahu dah bahawa itu berlakon. Teriak sek-sek, bapa mati. La haula wala quwata illa billah. Mari kita jinakkan hati kita dengan Al-Quran. Kita jadi manusia yang tadabbur Quran, manusia yang ikut perintah Al-Quran. Kita menangis dengan kalam Rabbina, dengan sebab kita baca kalam Allah. Bukan kita menangis dengan sebab matinya pelakon, bukan kita menangis dengan sebab bunyi muzik yonyeh-yonyeh. La, kita menangis sebab kita tadabbur Al-Quran. Ayat dia panggil mabkatul abidin, ayat yang menjadi tangisan orang-orang yang beribadat. Nah, satu lagi ayat tangisan juga tuan-tuan baca dalam surah Qaf. Qaf, dalam surah Qaf ada juga ayat tangisan. Dan juga dalam surah Al-Isra ayat tangisan, iaitulah ayat yang menyebut tentang apabila kita bangkit daripada kubur. Nanti saya bagi nombor ayat, sebab panjang juga surah Al-Isra kalau nak cari kan. Kita beri selalu ke jemaah supaya kita semua dapat faedah daripada ilmu tadabbur yang kita belajar ini, insya-Allah. Surah Al-Isra tulis bermula daripada ayat 13. Ayat 13, 14, itu ayat. Kalau nak sambung lagi sampai ayat 15. Ayat ini memang menyentuh perasaan. Kalau kita baca di solat malam, kalau tak gugur air mata pun, biar gementar perasaan kita. Allah kata apa? Saya baca di sini. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Setiap manusia akan dikalungkan di tengkuk dia suratan amalan apa yang kita buat atas dunia dulu, kecil ke besar, waktu muda ke waktu tua, kitab itu tersebar boleh dibaca. Allah kata apa? Iqra' kitabak, baca kitabmu. Kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba, cukuplah kamu sendiri yang menghitung amalan kamu pada hari ini. Jadi tuan-tuan ambil ayat ini, surah Isra ayat 2, 13, 14 dan 15. Kita jadikan ayat tadabbur, malam-malam kita baca, malam-malam kita duk fikir. Ini dipanggil ayatun mabkatul abidin, ayat yang menjadi tangisan para ahli ibadat. Allahu Akbar. Baik, kita berpindah kepada faedah yang kedua. Masih lagi dalam ayat yang sama, tapi kita nak ambil poin lain pula. Am hasibal ladzina ijtarahu sayyiat, apakah menyangka orang yang buat buruk, buat benda tak baik, dia sangka dia baik? Jangan. Di sini kata di ulama tadabbur, al-muznib, orang yang berdosa
Kalaulah Allah Ta'ala ampunkan dosa dia tanpa sebab-sebab pengampunan dengan limpah kurnia Allah Azza wa Jalla, maka dia akan menerima juga beberapa uqubat, beberapa seksaan. Di antara seksaan itu tak semestinya seksaan fizikal. Di antaranya dia terlepas banyak pahala-pahala yang diraih oleh kawan-kawannya yang baik. Kita sama ahli ibadat, tapi orang ni Masya Allah, dia mari masjid, dia tak bercakap dengan orang, dia tak merapu, dia duduk zikir. Yang seorang lagi pula banyak masalah. Walaupun dia ni dua yang berbeza, kawan yang sama, tapi banyak pahala-pahala terlepas. Ketika itu dia menyesal yang tidak ada faedah. Dia tengok di akhirat esok, tengok sahabat dia, muduk mana? Nih, aku di tingkat yang tinggi martabat. Lish, sebab kita kan sama-sama pergi masjid. Betul. Tapi aku pergi masjid, aku duduk depan. Ustaz mengajar, aku buka Quran. Mu mari duduk belakang. Ustaz mengajar, mu buat kat luar di beranda contohnya. Perbeza. Penyesalan yang sangat dasar. Jadi jangan sangka orang yang duduk dengan amal soleh, jaga penampilan diri sama dengan orang yang beriman tapi tidak menjaga penampilan diri yang di bawah SOP syariat Allah Azza wa Jalla, sangat-sangat rugi. Allahu Akbar. Jangan kita cuba jangan kita cuba merugikan diri kita dengan melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala nyatakan kepada kita bahawa segala hukuman itu akan dilakukan dengan keadilan, dengan ketelusan. Jangan bimbang dalam bab Allah Ta'ala nak melakukan zalim, tidak. Yang kita bimbangnya kita ni taat ke tidak kepada Allah Azza wa Jalla. Faedah yang ketiga, tulis faedah yang ketiga, ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Adakah, bagaimana pandangan kamu terhadap orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Bagaimana? Dia yang pertama, dia jadi hawa nafsu dia sebagai Tuhan. Yang kedua, wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah Ta'ala sesatkan dia tu dalam gedung ilmu. Bukan jahil tukir, tapi sesak dalam ilmu. Orang cakap ini yang Nabi, orang cakap ini yang mari daripada sunnah, ini yang dipegangi oleh ulama salaf. Kita duk main, duk cari falsafah tu, falsafah ni, kita tinggal yang ori, kita cari yang pelik. Ini bahaya. Baik kata di para ulama tadabbur, tuan-tuan tanda. Nombor tiga, iza amarallahu ala alsinati rusulihi. Apabila Allah Ta'ala perintahkan suatu amalan, suatu ajaran melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata gini, fa'adala anhul abdu, seorang hamba tu tak mau ikut hak Nabi, dia nak ikut hak nafsu dia, maka kana abidan li hawahu, orang tu sudah dianggap menyembah hawa nafsu. Na'uzubillah. Tulis, orang itu dianggap sebagai penyembah hawa nafsu. Na'udzubillah, kita mengatakan dahsyat. Ayat ni dahsyat. Kata Ibn Rajab, tulis kata-kata ulama ni sikit. Kata Ibn Rajab dalam Jami' al-Ulum, man ahabba syai'an wa ata'ahu. Siapa dia sayang kepada benda dan dia taat, ataupun dia benci pada benda dan dia taat, fahuwa ilahuhu, maka itu dia panggil Tuhan dia. Bukan makna Tuhan syirik tu, maknanya bertuankan hawa nafsu. Sebab apa? Orang yang beriman la yuhibbu wa la yughid illa lillah. Kita orang beriman, kita tidak benci pada satu benda, kita tak sayang pada satu benda kecuali kerana Allah. Kenapa mau benci benda ni? Sebab maksiat, sebab derhaka kepada Allah Ta'ala. Kenapa kamu sayang benda ni? Sebab ini amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang beriman la yuhibbu wa la yubghidu illa lillah. La yuwali wa la yuadi, tidak menyokong, tidak membenci, illa lahu illa lillah. Jadi siapa dia sayang yang lain daripada kehendak Allah, maka orang itu dianggap sebagai menyembah hawa nafsu. Na'udzubillah. Ayat ini dalam kitab Jami' al-Ulum wal Hikam
menyatakan demikian. Jadi kita hari ni, kita ni ikut nafsu ke ikut Tuhan? Tengok situlah. Yang betul-betul maksiat, jelas. Sebab tu kita jangan banding benda maksiat dengan benda mungkar, benda khurafat. Orang ni pergi buat khurafat di satu tempat, menganggap tempat ini sebagai suci, mensucikan tempat. Contohnya, kita pun engkar. Oh, dia buat mari gambar pusat judi yang terbesar. Pusat judi orang tahu dah maksiat situ. Sebab itulah ulama tafsir, ulama hadis, ulama tadabbur kata apa? Orang yang mengikut hawa nafsu, mengikut pengikut ahli mencintai perkara yang bid'ah, yang tidak mari daripada sunnah, lebih susah untuk kita nak dakwah mereka dengan orang yang betul-betul terjebak dengan maksiat. Orang buat maksiat, kalau kita pergi kat dia, alah ustaz mari, alah malunya kau ustaz, sebab dia tahu dia buat maksiat. Tapi orang yang buat benda bid'ah, benda yang tak mari daripada sunnah Nabi, dia anggap dia ahli agama. Tasbih dia besar, tak cukup di tangan, dia pulah di gantung di tengkok contohnya, dengan amalan yang pelik-pelik. Lah, awak nak ajar aku? Siapa awak? Ilmu saya ni mari terus daripada Allah ladun ni. Ilmu saya ni mari daripada tok syekh tu, tok syekh ni. Awak nak ajar kita? Jangan. Jadi memang sukar. Ahli maksiat lebih senang kita dakwah daripada ahli yang mencintai hawa nafsu, mereka-reka bid'ah dalam khurafat dalam kehidupan. Kita mengatakan ini lebih bahaya, lebih susah untuk kita nak dakwah dengan orang yang betul-betul terjebak dengan mana? Dengan maksiat. Sebab orang ahli maksiat, dia tahu dia maksiat. Dia tahu dia mungkar. Jadi payah kita ni. Jadi kita nak, manusia ni susah. Sebab itulah kita orang baik-baik, para pelajar kita orang beriman, kita orang yang soleh, kita ni, kita kena ikut apa yang kita belajar, apa yang diajar oleh Allah, oleh Nabi SAW kepada kita. Kita pindah kepada faedah yang keempat. Masih lagi dalam ayat yang sama, tapi letak nombor 4 faedah dia. Fi qawlihi ta'ala, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Sama juga. Orang yang menjadikan hawa nafsu dia sebagai Tuhan. Dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut itlaqul ilah. Allah Ta'ala nyatakan bahawa siapa dia ikut nafsu, mana dia bertuhankan nafsu. Kita pun janganlah itu sempit sangat bila kata bertuhankan nafsu. Oh, kamu telah menjadikan aku ni syirik. Tak lagi. Maknanya kita ni ikut dia, ikut kehendak nafsu. Maka dengan ini, tahqiqut tauhid, nak merealisasikan tauhid dalam jiwa kita dengan cara mana? Yang pertama, dengan cara menjauhi maksiat. Li'annal ma'asi, kerana semua maksiat itu mari daripada hawa nafsu. Maksiat mari daripada hawa nafsu, syirik juga ikut hawa nafsu. Siapa nak selamat daripada mengikut hawa nafsu, bertuhankan nafsu, maka naklah dia jauhi maksiat. Dan maksiat yang paling besar sekali apa dia? Syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Jadi maka kita mengatakan itu adalah merupakan satu perkara yang cukup besar kepada kita. Baik, kita pergi kepada faedah yang terakhir, yang kelima. Masih lagi dalam ayat yang sama. Afara'aita man ittakhadha ilahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Di sini kata di para ulama, mukhalafatu ma tahwal anfus syaqqun alaih. Nak menyalahi apa yang disukai oleh nafsu, satu perkara yang berat. Wa sa'bun khurujuha anhu, payah kita nak keluar daripada kehendak nafsu, payah. Karena itulah dikatakan orang ikut nafsu ni orang bertuhankan nafsu, sebab payah nak ikut. Ana buat satu contoh yang paling mudah sekali. Kita ceramah waktu tak ada orang ni berani, kita kata kalau depan orang ramai takutnya pekor selipar mari, ataupun mari duk juah kata orang, bila tak ada hujah, orang-orang yang tak cerdik ni bila tak ada hujah, dia bertempik, dia melaun. Sebab itulah kata di para ulama, tuan-tuan tanda, ulama Islam ni kata apa kepada kita, kata di Abu Ja'far Al-Baqir rahimahullah ta'ala, dia kata silahul li'am, tulis ni, silahul li'am qabihul kalam.
Senjata orang yang hina, orang yang tak ada ilmu, orang yang jahil itu, iaitulah ucapannya yang kotor. Kita pejuang, pendakwah nak ajak orang kepada sunnah Nabi, jangan guna bahasa kotor. Itu silahul li'am. Itu bahasa orang-orang yang tidak bermaruah. Jadi ada kerja dia duk kata orang, kutuk orang, menatai tu, menatai sini. Dan kita ajak kepada kitabnya sunnah, dia kata kita menatai. Masya Allah, hada siham, hada li'am khabis. Orang ni orang yang cukup hina, cukup keji dalam peribadi dia. Malangnya orang-orang macam ni pula telah didekati oleh para pendakwah, para asatidah kita. Konon-kononnya nak ada berlindung di sebalik orang-orang macam ni sebagai panglima untuk membela ajaran mereka. Alah, ajaran hawa nafsu apa nak bilang. Jadi jangan pelik dengan orang yang pelik. Kata dia, ahli-ahli fikir kata, walau kanatil ghalabatu fil mujadalati bisiyah, kalaulah kemenangan itu dengan bertempik, melawan, bukan dengan hujah, lakanal juhala aula bil ghalabati minal uqala. Orang jahil akan dapat kemenangan nak banding orang cerdik. Orang cerdik dia tak bertempik, dia tidak merapu cakap, tapi orang duk merapu ni masalah ini. Jadi kita kata tuan-tuan, para pendakwah, orang-orang soleh yang baik-baik, janganlah pergi ikut perangai orang yang macam ni. Rusak kita punya kedudukan, rusak kita punya reputasi, rusak dia kita punya kepribadian. Jangan main. Silahul li'am qabihul kalam. Kan? Al-ghalabatu bil hujjah. Kemenangan itu dengan hujjah, bukannya dengan tempikan, dengan sorokan. Kalau tidak, orang hak kuat bertempik, orang bodoh. Sebab itulah kata di ahli fikir lagi. Hari ni kita banyak nukil kata-kata ahli fikir supaya kita berfikir. Dia kata al-arabatul fariqah. Gerobak kereta api yang kosong lebih kuat bunyi daripada gerobak yang ada isi. Tuan-tuan fikirlah. Ia duk bertempik sana sini tu, tak ada kerja, tak ada ilmu. Orang ada ilmu, orang tak bertempik. Orang guna hujah dengan baik. Jadi kata di para ulama, mukhalafatu ma tahwal anfus, nak menyalahi apa yang dikehendaki oleh nafsu memang sukar, payah. Saya kenal 2-3 orang kawan-kawan kita ni. Baik dia, ikut kuliah kita, taat setia. Tapi lepas dia bercakap dengan kita, kejap hilang. Dia mari pula, wah, bang rokok. Kata kakak ni, dia lagi, dia pergi cari rokok dekat atas sampah ni. Payah sungguh. Ni pengikut hawa nafsu ni, pengikut hawa nafsu isap rokok ni. Allah, payah dia nak taubat, memang payah. Ini yang kita bimbang para jemaah sekalian. Jadi payah sekali. Sebab itulah kata orang, fa aslus syarri mutaba'atul hawa. Asal kerusakan itu mari daripada mana? Mari daripada ikut hawa nafsu. Maka itulah wal khairul kulluhu fi mukhalafatihi. Kebaikan itu bila kita menyalahi kehendak nafsu, maka kita jadi baik, insya-Allah. Jadi kita tinggalkanlah kehendak nafsu. Kadang-kadang bila kita ajar hak Nabi, tak usah kata apa, benda-benda simple je. Saudara, marilah kita belajar zikir lepas solat. Ini ambil daripada mazhab Syafi'i. Ambil daripada sunnah Nabi. Oi, tak mau. Ini mari pelik ni hak ni. Bukan tak mau, dia tuduh macam-macam pula kepada imam-imam yang baca zikir yang mari daripada Nabi, yang diamalkan oleh ulama mazhab Syafi'i yang terdahulu. Dia tuduh macam-macam. Hak dia duduk baca mari daripada mimpi mana itu yang muktabar. Kita kata sukar. Memang sukar. Orang ikut hawa nafsu payah dia nak ikut. Jadi kita jangan ikut hawa nafsu, kita ikut dalil apa yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamat dulu setakat itu. Insya-Allah kita akan sambung lagi ayat 24 dalam siri akan datang.